Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan jutaan bilion terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dalam channel saya sejak sekian lama. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda yang belum tekan butang subscribe. Saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Apapun yang anda ingin komen, dipersilakan. Okey, saya sisipkan gambar ini di sini. Okey, ini gambar tidak diedit. Ini gambar original. Ini gambar daripada satu newspaper yang membuat minda saya terbuka dan membuat persoalan yang agak masuk akal juga. Selama ini saya jarang nampak gambar Bung Mokhtar dengan Datuk Peter Anthony bersama-sama. Jarang sekali. Kecuali gambar ini. Menurut caption yang saya dapat ini, gambar ini selepas sidang DUN Sabah. Persoalan saya, kenapakah hampir-hampir pilihan raya negeri Sabah ini, dikala ketika hampir-hampir pilihan raya negeri Sabah menghampiri pintu, tiba-tiba ada gambar ini. Persoalan yang muncul di kepala otak saya ialah, adakah Bung Mokhtar akan membuat satu kerjasama yang mengejutkan seluruh Sabah, iaitu KDM bekerjasama dengan Barisan Nasional. Kalau selama ini selalu diperkatakan kerjasama di antara Warisan dan Barisan Nasional. Tapi mustahilkah sekiranya parti KDM tiba-tiba pula mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional, KDM bekerjasama instead of dengan Warisan, tiba-tiba membuat satu kejutan, membuat satu yang tidak dijangka-jangka oleh seluruh Malaysia, yaitu adanya kerjasama di antara Parti Barisan Nasional dan parti daripada KDM. Adakah anda setuju dengan kerjasama ini? Dan pada pendapat saya secara pribadi, sekiranya kedua-dua parti ini ingin bekerjasama, saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah dengan pekerjasamaan ini. Walaupun begitu, saya melihat kedua-dua parti ini terlalu besar perbezaannya. Ada banyak perbezaan dalam parti ini yang membuatkan cabaran yang agak besar untuk parti ini dapat bekerjasama, membentuk satu kerjasama untuk menghadapi pilihan raya untuk menewaskan Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gabungan Rakyat Sabah. Kerana pertama Barisan Nasional UMNO, dia punya perjuangan itu agak berbeza. Dia punya asal, dia punya original, dia punya origin, dia punya akar perjuangan dulu pada mulanya itu berbeza, sangat berbeza sebenarnya dengan akar permulaan perjuangan daripada parti KDM ini. Memang sangat berbeza. Dan sekiranya saya ditanya peluang kemenangan merampas Sabah ini daripada PGRS, sekiranya gabungan BN dan KDM ini bergabung, saya melihat peratusan dia mungkin belum melebihi daripada 60%. Boleh dapat, mungkin boleh, tidak mustahil. Tapi paling tinggi pun saya pikir dalam 56%, tapi mungkin boleh juga. Jadi 56% ini kemungkinan boleh, tapi belum tentu boleh. Jadi ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tidak mustahil untuk Bung Mokhtar mengumumkan kerjasama dengan parti KDM. Tidak mustahil sekiranya tiba-tiba Bung Mokhtar mengumumkan dia bukan bersama dengan Warisan tetapi bersama dengan KDM. Segala sesuatu sekarang adalah kemungkinan, tiada yang mustahil.
Tinggalkan komen Anda. Dunia Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mengejutkan sekali. Sangat-sangat mengejutkan. Apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat penjimatan kos kepada wang kerajaan, wang negara. Tetapi tiba-tiba pembangkang pula tidak puas hati dan mereka mahu sangat supaya benda ni didedahkan. Jadi akhirnya bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tampil dengan satu kenyataan yang baru di mana beliau kata perkara ini perlu untuk disiasat oleh SPRM. Takut-takut ada suapan ke, ada rasuah ke. Saya semakin hairan ya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kerajaan yang dapat menjimatkan wang perlu pula disiasat? Adakah ini salah satu cara untuk untuk melencongkan perkara-perkara yang sekarang ni hangat? Contohnya perkara tentang Muhyiddin bukan lagi calon Perdana Menteri daripada PAS. Muhyiddin bukan lagi calon Perdana Menteri dari PAS. Muhyiddin tidak akan jadi Perdana Menteri lagi. Malah PAS sendiri mengesahkan bahawa pemimpin PAS sendiri mengesahkan bahawa tidak ada perbincangan. Adakah ini cara untuk melencongkan pandangan orang bahawa Perikatan Nasional sekarang diambang kemusnahan, diambang kehancuran, diambang perpecahan, sehingga dilencongkan kepada perkara yang lebih mengejutkan, iaitu perlu disiasat pula Perdana Menteri kita yang berjimat. Pelik juga saya. Perdana Menteri yang berjimat disiasat pula. Disiasat pula. Kenapa bila berjimat disiasat? Saya hairanlah. Pemimpin-pemimpin pembangkang ni suka benda yang membazir kah? Tapi kita faham. Jangan salah faham dengan kenyataan saya. Kita faham bahawa mau ada ketelusan. Okey, kita biarkan kerajaan, pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan memberikan pencerahan tentang perkara ini. Saya sendiri pun mau tahu, ya. No doubt about that. I also want to know the detail of this sponsor. Ya, itu kita setuju. Tetapi yang saya hairan, setiap kali Perdana Menteri cuba untuk menjimatkan, mesti ada saja suara yang tak betul. Janganlah fikir Perdana Menteri sekarang ini sama dengan kamu. Janganlah fikir, jangan samakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kuat melawan rasuah ini sama dengan kamu yang tak kuat mana pun melawan rasuah. Yang tahu hanya lawan pusat judi, yang hanya tahu lawan kedai babi, yang hanya lawan pusat urut, yang hanya lawan panggung wayang yang tidak berlampu, yang tidak berlampu. Anda memang tahu hanya lawan itu saja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lawan sungguh-sungguh rasuah tau. Dia lawan sungguh-sungguh ketirisan. Dia lawan sungguh-sungguh ketidakcermatan dalam penggunaan wang. Sehingga ada inisiatif menggunakan sponsor supaya dapat dikurangkan lagi perbelanjaan. Menurut laporan yang saya baca itu, ada dakwaan berkata sehingga dapat dijimatkan sehingga 1 juta. Tidakkah itu bagus? Bayangkan 1 juta ringgit yang dijimatkan ini dapat membantu rakyat yang miskin. Berapa banyak jalan yang dapat diperbaiki di negeri-negeri yang perlu? Berapa banyak keluarga yang dapat dibantu? Berapa banyak anak-anak miskin yang ke sekolah yang tidak cukup wang, yang tidak cukup budget dapat dibantu? Yang tidak dapat pergi universiti sebab tidak dapat mampu bayar iuran, ini dapat dibantu. Ini pula dipersoalkan. Hairan juga saya. Jadi tak apalah.
Kalau mereka mau juga ada siasatan, oke, kita biarkan SPRM siasat. Akhirnya kalau SPRM sudah siasat dan tidak ada apa-apa, siapa yang malu? Siapa yang ketahuan? Siapa yang ketahuan? Kantui, kamu tuh boros, kamu tuh tidak pandai berjimat, kamu tuh tidak pandai cari PR yang bagus, tidak ada public relation yang bagus, tidak pandai untuk cari orang yang mampu untuk sponsor. Inilah nama dia, pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, yang mampu untuk meminimumkan perbelanjaan. Tinggalkan pendapat Anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.